Alhamdulillah. Hati siap ke? Okey. So sekarang 6.35 sih. Dah mula ke? Dah boleh kok. Asyik Nasib bolehkan sih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi diberi peluang untuk berada di muka buminya. Jadi macam biasalah kita harapkan kita dapat istiqamah dalam tadarus ni. Yang keduanya, kita hadiahkan manfaat bacaan ni kepada Muhammad SAW, orang terdahulu yang telah meninggal kita. Dan kita fokuskan niat kita lillahi ta'ala. Kita buka majlis dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So hari ni muka surat 105 Okey. Betul? Cukup Betul. 105. Ya, surah An-Nisa. Saya baca dulu kan? Okey, saya baca saya. Separuh kan? Cuma kan separuh dulu. Ya, insyaAllah sampai jami'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlal kitab la يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Cik Nasir. Ya. Ayakuna abadan lillah. Aku tak nak itu sangat. Jangan lama. Abadan lillah. Mula ya.
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Terjemahan: Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Janganlah kamu mengatakan Nabi Isa AS itu Tuhan sebagaimana dikatakan oleh orang Nasrani. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putera Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya. Maksud kalimat iaitu kun, sehingga Nabi Isa diciptakan tanpa apa-apa, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh daripadanya. Disebut tiupan daripada Allah kerana tiupan itu berasal daripada perintah Allah. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah daripada mengatakan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Suci. Maha suci Dia daripada tanggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. 172. Al-Masih tidak sama sekali enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu juga para malaikat yang terdekat kepada Allah. Malaikat yang berada di sekitar Arash seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Allahul Azim. Habis tu kan? Ya. So, Ati nak baca dulu saya? Atau saya baca? Biar saya baca pula lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Okey. 173. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebahagian dari kurnia-Nya.
Sedangkan orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. 174. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yakni Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. 175. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan kurnianya darinya syurga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Sadaqallahul Azim. Okey, nanti Sampai alim. okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidzakari mithlu Wanisa'an. wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unsayain. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Okey, terjemahan 176. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah kalalah ialah orang mati yang tidak meninggalkan bapa dan anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bahagiannya saudara perempuannya itu 1/2 daripada harta yang tinggalkannya, dan saudaranya yang lelaki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi kedua-duanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sama dengan bahagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fiikum.
Ya, Ati saya baca ke? Hmm. Tadi Ati saya dengar macam tadi tu yang tanwin bertemu dengan ra tu kan. Saya bunyi macam ikhwatau. Ada macam dengung sikit ikhwatau rija. Dia Ikhwatawrija. Dia sepatutnya ikhwatau rija kan, dia tak payah sebut. Betul lah. Ikhwatawrija. Mungkin dia lagi dengan baca tahu kot. Saya bunyi macam tanwin tadi tak tahu setting opinion saya kot. Ikhwatau rija kan. Ikhwatawrija, ya. Dia ini idgham bila gunnah kan. Tahu? Ya. Sebab bila dia jumpa sabtu dekat ra tu kita tak boleh dengar. Dia terus baca ikhwatawrija. Ikhwatau rija tak payah dengar. Idgham bila gunnah. Ikhwatau rija. Dia tak boleh dengar langsung. Tadi Ya, betul. Ikhwatawrija. Tawri dah. Rija. Kita boleh dengar kan. Okay, alright. Pasal dia ada sabdu dekat ra ni. Jadi bacaan dia ikhwatawrija. Ya, betul. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis ya illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum. Tak ada hu, tak ada kayu. Tak ada hu. Ya, hurum. Ghayra muhillis saidi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram ولا الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البين ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ma'idah, surah kelima, 120 ayat dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji 252 kan 252 maksudnya janji di sini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Haiwan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, iaitu haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Syiar-syiar kesucian Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji, seperti cara melakukan tawaf dan sa'i, tempat-tempat mengerjakannya seperti Kaabah, Safa dan Marwah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Bulan haram ialah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan-bulan itu dilarang melakukan peperangan. Jangan mengganggu hadyu, iaitu haiwan-haiwan korban. Hadyu ialah haiwan yang disembelih sebagai pengganti, iaitu dam, pekerjaan wajib yang ditinggalkan atau sebagai denda kerana melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji. Dan qalaid, iaitu haiwan-haiwan korban yang diberi tanda. Qalaid ialah haiwan hadyu yang diberi kalung agar diketahui bahawa haiwan itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Kaabah. Dan jangan juga mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari kurniaan dan keredaan Tuhannya. Dimaksudkan dengan kurniaan ialah keuntungan yang diberikan Allah dalam perjalanan ibadah haji. Sedangkan keredaan Allah ialah pahala amalan haji. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum kerana mereka menghalangmu dari Masjidil Haram, mendorongmu melakukan perkara yang melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Sadaqallahul azim.
Okey, alhamdulillah. Okey, ketujuh ada masa kita tak ada apa tajwid kan. Tajwid dulu. Saya tertarik dengan dia panggil lafaz al-jalalah ni lah, perkataan Allah kan. Pukul lam pada lafaz al-jalalah. Jadi kalau dekat Quran Indonesia dia jelas lah perkataan Allah tu, dia tetap letak atas tu sabdu tanda baris 2 harakat kan. Jadi ikut mana pun tengah ke wakaf ke, kita tahu bahawa kalau nak wasal bacaan Allah tu kita baca dengan 2 harakat jelas. Tapi kalau dekat Quran yang Malaysia ni, dia tak ada tanda perkataan Allah tu. Dia tanda sabdu macam biasa je lah. Macam atas tu dia tanda satu, macam soalan satu harakat kan. Itu dia punya beza dia. Kita ambil satu contoh. Contoh katakan muka surat 105, 2 baris 3 daripada atas tu. Fa'aminu billahi, fa'aminu billahi wa rusulih. Okey. Jadi kita, maksudnya kita kena jelas 2 harakat. Bacaan dia kok mana sekalipun, kalau wasal dia kena jelas 2 harakat. Billah, lah tu 2 harakat jelas. Jadi kadang-kadang saya 1.5 tak cukup 2, kita takut macam seolah terlebih panjang. Sedangkan kalimah al-jalalah ni kalau ikut Quran Indonesia dia jelas letak 2 harakat. Tanda alif kecil tu, alif atas tu menunjukkan 2 harakat huruf mat. Tapi kat sini billah ni kita confuse, nak baca 1 harakat ke 2 harakat. Sedangkan dia kok mana sekalipun tetap dia billah 2 harakat. Lepas tu cuma dia ada tebal, ada nipis. Kalau baris tebal macam contohnya billah ni kena nipis lah kan. Huruf al-jalal ni nipis sebab dia baris bawah. Tapi kalau baris depan, baris atas, dia kena tebal. Ballahi, bullahi. Tapi kalau baris bawah, billahi. Tapi nak nyatakan ni dua kesan dia adalah 2 harakat. Billahi, mana kita rasanya tak payah takut untuk kita nyatakan tetap 2 harakat tu. Kadang-kadang saya confuse 2 ke 1, macam kita nak cepat ke nak apa kan. Okey, surat cepat dalam Quran Indonesia tu atas lam tu dia tak, di atas tanda sakdu tu dia punya huruf mat tu yang menegak ya. Ya betul, huruf mat dia menegak jelas. Huruf mat tu 2 harakat. Kalau Quran Indonesia, Quran kita ni, Quran yang Malaysia ni dia tricky sikit kan, hot sikit lah kan. Tapi apa-apa hal pun kalimah al-jalalah ni dia adalah bacaan dia 2 harakat kalau yang jenis wasal kan. Ya. Tapi kalau kita nak wakaf dia akan jadi 246 lah. Itu ada tebal, ada nipis. Okey, itu saja untuk saya, peringatan untuk saya. Ada lagi sih? Mana betul juga. Apa ni, tadi saya juga ada susah saya nak menyebutnya. Apabila nak wakaf, apabila 2 benda yang dua huruf yang mati. Saya ambil satu contoh 2 huruf yang mati. Ambil satu contoh mana tadi. Ni baris bawah sekali 105. Fi rahmatim minhu wa fadl. Yang ni kan kita dah huraikan tu kan. Saya susah betul. Saya rasa saya silap tadi, wafad macam tu je. Sedangkan dia ulang apa? Ayat mana? Ayat baris bawah sekali, muka surat 105. Baris bawah sekali. Wafadlin. Lam tu kena bunyi separuh. Wafadl.
Wa fadl. Fadil lah kan. Wa fadl. Saya tadi wafad saja. Wafad. Sedangkan Pau, yang mana Pau? baris bawah sekali, Okey. 105, kan kita ada tanda hijau ni kan. Maksudnya kita wakaf lah Dia, kat sini. yang wafad itu kan? Ya, betul. Itu yang nak dibasuhkan tadi. Saya rasa saya baca tadi tak lengkap. Masalah kenapa Pau tak masukkan lam tadi? Dia Jadi- wafad. Jadi wafadl. Wafad. Yes. Betul. Wafadl. Wafad. Lam mati bunyi dia l. Dha mati Yeah. bunyi ad. Wafadl. Wafadl. Wafad. macam. Wafad. Kita tak biasa jadi mula tak sebut. Dah hilanglah dia punya sifat dia. Okey, itu selapan. Tadi juga ada berkenaan dengan pelajaran qalqalah kubra dengan qalqalah syugra kan. Adakah kita kena kuatkan qalqalah tu ataupun kita kena syugrakan qalqalah tu? Di mana Pak? Kokolah mana tu? Qalqalah syugra kejap qalqalah syugra, qalqalah kubra. Sekejap. Jawas. Sekejap, saya tak cukup cari dah. Oh ni 106 dua daripada bawah ya. Sekejap Wattaqwa. okey. Sekejap Wattaqwa. qalqalah syugra. Adakah kita kena wattaqwa ataupun wattaqwa? Mana satu? Sekejap saya tengok kejap. Ini qalqalah syugra Ni qalqalah syugra kan. Wattaqwa. Taqwa. Yang kubra tu bila dia berlaku pada akhir ayat. Akhir ayat je. Ini tengah-tengah ayat. Wattaqwa. Sama juga yang ayat yang last sekali tu kan. Wattaqullah. Itu semua qalqalah apa? Qalqalah syugra lah kan ya? Qalqalah kecil syugra. Syugra. Cuba tengok 106 yang dibaca tadi. Bawah sekali, nombor 2 daripada bawah. Kedek lidah ni baca yang hazil. Cuba baca balik. Hazil unsayain. Hazil. Nak sebut haz ni hati rasa pelik lidah hati. Had. Yelah. Huruf ha dulu maknanya. Ha ni apa? Nipiskan ha dulu baru jadi zin. Hamaskan dia dulu. Ambil nafas dulu. Tercungak-cungak dulu. Hazil. Sebelum tu wanisaa tu kita dah dapat persetujuan selama ni. Kalau kita baca, katakan let's say kita baca dengan 4 harakat, wanisaa ni kita akan baca dengan 4 harakat macam biasa kan. Yang menyebabkan kita baca jadi 6 tu macam mana? Kalau dia wakaf lah kan, wanisaa. Tapi kalau tak ada tanwin 2 ni lah, kita akan baca dengan 6 harakat kalau kita wakaf kan. Ya. Wanisa. Tapi kalau wasal macam biasa, wasal macam biasa lah kan, 4. Kalau kita baca 4 harakat kan. Kalau kita wakaf jadi
6 harakat. Wanisa. Kalau tanwin tu hamzah tu mati kan, hamzah jadi sukun. Sayain yang ujung tu pun kena hadirkan nun tu. Hazil sayain. Sayain kan. Tadi nafas pendek. Tak keluar sangat. Jadi awal tu dah panjang. Sayang Berbagi banyak. Cik Nasir sayang ini dia maklin kan. Maklin dia 2, 4 atau 6 kan. Kalau kita baca 4 dia kena 4 lah kan. Sayang tak tenun. Apa ni yang 106 tu kan, wala amin tu kan kita kalau kita tengok dari segi makna dia, wala amin al baital haram tu, wala amin, wala dan jangan ganggu, wala amin orang-orang yang mengunjungi al baital haram, masjid haram kan. Tapi oleh kerana dia ada tanda mat tu, kita perlu lengkapkan dia tu. Jadi terus dia jadi macam seolah satu burdah, satu lagu, satu syair kan. Sedangkan simple saja. Soalan dia macam terdetik pada saya, kenapalah kena panjang kat sini, kenapalah buat sepanjang 4 harakat jadi 6. Macam tu lah kan. Ni kena baca 6 harakat kan Pak? Ya, 4 6. Betul kan? Dipanggil apa ni? Mat lazim harfi. Ya. Mat lazim Harfi mustaqil. Mat lazim. Maksudnya inilah dikatakan kita masukkan sifat dia. Kita belajar mat tu kan, huruf mat tu kan, dari segi huruf mat tu ibarat macam bacaan kita, ibarat macam bidadari terlepas yang saya sebut tu. Mat lazim kalimi mustaqal. Kalimi di kalimah ni, kalimah. Wala mat lazim kalimi mustaqal. Qafah mustaqal. Wala mak lazim kalimi mukhaffaf. Bukan surat mak lazim kalimi mustaqal ni. Mak lazim kalimi mukhaffaf ada dalam Quran di 2 tempat ya, dalam surah Yunus. Ini selain pada surah Yunus tak ada mak lazim kalimi mukhaffaf. Itu dia ayat ini, mak lazim kalimi mustaqal. Mak yang terdapat pada kalimah Al-Quran bertemu dengan sukun asli. Apa itu sukun asli? Dan huruf sukun tersebut diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Ini dia satu kalimah kan? Ini 2 kalimah ke? Mi wala tu jangan. Mi macam kau sebut tadi lah. 2 kalimah kan? Kalimah berlainan kan? Mi tu satu kalimah lah. Jadi satu kalimah lah. Mi satu kalimah. Jadi mak lazim kalimi mukhaffaf kan awak? Itu ada 2 je. Mak lazim kalimi mustaqal. Mak lazim kalimi mukhaffaf tu ada 2 je kan? Cuma 2 ya. So dia dinamakan mustaqal. Kenapa dinamakan mustaqal? Kerana huruf sukun selepas huruf mat. Selepas huruf mat tu kan, huruf sukun tu diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Mim tu dah consider huruf sukun kan. Huruf mat tu alif tu kan. Alif tu huruf mat. Jadi huruf mat yang alif tu sebut diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Huruf selepasnya itu mim lah.
dinamakan kalimi kerana pertemuan huruf mat alif tu, huruf sukun, mim tu huruf sukun berlaku pada kalimah, iaitu kalimah Al-Quran. Mim tu satu kalimah. Dinamakan lazim sebab apa? Mesti adanya sukun selepas huruf mat. Selepas huruf mat tu alif kan. Mim tu sukun, iaitu ketika wasal. Ketika wasal dan waqaf. Dan semua imam Al-Qura melazimkannya dibaca dengan kadar 6 harakat. Jadi triknya ada sabdu lah tu. Ada sabdu lah. Ada trik. Sabdu tu kita ingat 6 lah tu. 6 lah tu. Saya baca ulang. Apa dia? Saya ulang sekali lagi, ada yang ingat tak? Pernah ulang macam 13 macam mat. Macam mat bacaan panjang menurut definisi ahli tajwid. Yang saya nak cakap tadi wala tu amin tu kan. Seni membaca Al-Quran mempunyai kelebihan dan keistimewaan, dapat menenangkan hati dan jiwa yang tidak tenang. Kerana Al-Quran yang dibaca itu bukan mengikut selera semata, tetapi Al-Quran adalah kalimah yang disusun oleh zat semesta alam. Firman Allah ada menyebut hurum maqsuratu fil khiyam dalam suratul Ar-Rahman. Artinya bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit atau dipenjarakan. Jika terlepas dan ludahnya terpecik ke dunia ini, maka sekalian penghuni dunia ini, manusia semuanya tidak lalu makan dan minum dek bau wanginya ludah bidadari-bidadari tersebut. Para pembaca Al-Quran yang hendak selamat, mereka tidak mengurangkan panjang pendeknya. Kalau begitu, berapa ukuran yang selamat? Misalnya mat asli atau mat tabi'i, kalau dibaca kurang dari 2 harakat adalah haram hukumnya. Dan jika lebih keji menurut ukur syarak, maka dengan itu maka mat far'i atau mat cabang terbagi kepada 13. Itu asal dia. Soalan saya, kenapa guru saya ni dia kaitkan dengan bidadari-bidadari tu? Adakah dia berkait dengan huruf mat ni? Baru saya tengok surah tu, dia surah Ar-Rahman ayat 72. Saya tengok kejap. Maksud saya, kita kena baca ikut mat bacaan panjang pendek dia kan? Jangan terlebih, jangan berkurang kan. Maknanya berkait dengan perkataan Allah tadi, kalimah Al-Jalalah tu dua-dua lah kan. Tapi perkataan mat tadi tu, mat lazim kalimi musaqal pun macam tu juga 6 harakat. Cuma kenapa dia berkait dengan bidadari yang jelita dipingit tu? Dia refer kepada surah Al-Rahman. Surah Al-Rahman ayat 72. Maqsuratu fil khiyam. Ar-Rahman surah 72 sih. Adakah sebelum tu dia nak maksudkan apa? Saya tengok kejap lagi. Surah Ar-Rahman surah apa? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Macam cari Surah Ar-Rahman. Maqsuratu fil khiyam. Surah apa sih? Surah apa? Saya Rahman. Al-A'raf, Al-An'am. Alah nak cari dekat tu kat mana? Al-Rahman ni dia juz 27 sekejap surah 55, 531. 531 531 72 531 ayat 72 Mana ada 72? Ya sih. Ini mana? 531 sih. Surat 534 tau. 534. 534. dia hujung ayat Hurum maqsuratun fil qiyam. Ya. Oh. Itu bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Hurum maqsuratun fil qiyam.
tu apa? Maka tu 72 kan. Bila maka ini mak tuan mana? Bi ayyi ala Inna Allah mana lagi? Bidadari yang dipelihara dalam khemah-khemah. Tak faham. Dia ada rujukan lain ni. Ni ada rujukan lain ni. Saya tak faham kenapa guru saya buat macam ni. Saya pun tak faham. Sekarang hari ni baru jumpa dia relate dengan suratul suratul Ar-Rahman ni. Tapi tak ada pun berkait kat atas kan saya. Ayat 71 tu. Kenapa dia nak kait dengan bacaan mat tu dengan surah ni, dengan ayat ni? Wallahu alam, nanti cari balik. Mana yang mana satu di antara Kau kena tanya dia. Guru dah mati dah. hanya tinggal di sana. Kena cari orang lain lah. Tak apa. Okay, so adakah kita nak masuk dengan tadabbur pula? Tadabbur. Ayat 176 tu mengenai faraid lagi. Faraid 176 kan. An-Nisa ni banyak betul tentang pembahagian faraid ni kan. An-Nisa. Mula-mula haram tu ada 4. Lepas tu jangan ganggu hadiyu, haiwan korban, dan jangan ganggu kat qalaid, iaitu haiwan korban yang diberi tanda. Apa beza hadiyu dan qalaid? Qalaid maknanya tak bawa lagi ke Mekah lah. Tanda dulu. Kalungkan dulu ke? Diberi kalung. Kalungkan dulu sebelum nak bawa kan? Mekah yang hadiyu, haiwan yang disembelih sebagai penanti dekat wajah. Ganti dam. Tidak. Atau sebagai denda kerana melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakan di dalam ibadah haji. Hadiyu tu haiwan disembelih. Qalaid tu haiwan yang tanda diberi kalung agar diketahui bahawa haiwan ni sudah dicop lah untuk dibawa ke Kaabah. Ada booking lah. Booking lah. Qalaid. Tak ada usik lah yang dah booking. Tak boleh nak usik lah. Lepas tu satu lagi yang berikutnya kurnia kan. Mereka mencari kurnia dan keredaan Tuhannya. Indonesia kan. Maksudnya mereka mencari keuntungan yang diberikan Allah dalam perjalanan ibadah haji. Dalam perjalanan ibadah haji maksudnya diorang ni rombongan pergi ke Mekah, bawa sekali qalaid, bawa sekali tu, pada masa sama dia kurnia tu maksudnya berniaga lah kan. Mencari keuntungan. Apa yang saya faham, keuntungan sini adalah dari segi keuntungan dosa-dosa semua dihapuskan kan. Okey. Itu ke maksud dia keuntungan. Cari keuntungan. Jadi keuntungan maksudnya dia ada dosa, banyak dosa, dia rugilah. Jadi kalau dia buat haji ni, ibarat macam dia hapuskan dosa tu, jadi untung lah dia bila dapat hapuskan dosa dia. Ya, ada sebelum ni kan. Ada huraian sebelum ni kan. Bukannya dia jual beli dunia ni, dia untung rugi, bukan tu kan. Ya. Bukan perniagaan lah maksudnya. Asbabun nuzul ayat 2 ni ada. Menurut Zaid bin Aslam menuturkan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah dan para sahabat saat berada di Hudaybiyah yang dihalangi orang-orang musyrikin untuk sampai ke Baitullah. Keadaan ini membuat para sahabat marah. Suatu ketika dari arah timur, beberapa orang musyrikin yang akan umrah berjalan melintasi mereka.
Para sahabat pun berkata, bagaimana jika kita juga menghalangi mereka sebagaimana kita pernah dihalangi? Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Maknanya masa tu orang Islam ke, orang musyrik ke, orang kafir semua pergi ke Mekah untuk buat umrah kan? Semua orang pergi ke Baitullah. Orang kafir ke, orang Islam ke, pergi ke Baitullah. Sebelum pembersihan tu lah, sebelum Hudaybiyah. Yalah. Rasulullah nak pergi juga, lepas tu dia halangi oleh orang musyrikin. Lepas tu at the same time ada je orang musyrikin lalu nak pergi ke sana kan. Ya, perjanjian Hudaybiyah tu banyak uraian dalam tu surah Taubah. Yelah, sebelum tu Baitullah tu kan dia letakkan berhala-berhala apa semua kan. Itu yang dalam Quran tu yang sebut munafik kan. Sebab dia orang ni confused. Nak jadi kafir ke nak sembah yang Tuhan yang sebenarnya Allah ni. Sebab Kaabah tu adalah yang Nabi Ibrahim buat kan, yang Nabi Ismail juga. Di same time dia orang pun letak juga berhala-berhala tu yang mereka ingat Tuhan kan. So yang mana satu mereka macam confused lah kan. Macam kafir tu. Kafir tu. That's why nama dia munafik musyrik kan? Munafik musyrik lah. Musyrik dengan munafik tak sama kan? Musyrik tu kafir lah ya. Musyrik itu menentang secara terang-terangan. Musyrik itu mana dia sekutukan Allah. Musyrik tu. Munafik ni dia muka. Munafik ni dia ada keliru lah. Keliru lah. Yang seksanya orang munafik ni lah sebab Allah tak bagi, orang dah lama Allah tak bagi hidayah kat dia kan. Yang duduk dalam neraka Jahannam yang paling bawah sekali kan. Orang munafik. Betul lah. Kita ingatkan sebelum ni kan munafik tu kafir lah. Tidak juga Islam, tidak juga, duduk tengah-tengah rupanya. Ketua dia yang mula-mula sekali yang tu Abdullah bin Ubay. Ketua munafik. Ketua munafik. So means munafik, kafir, Islam. 3 lah kan? 3 golongan kan? Maknanya orang munafik ni dia cuba juga buat ibadah kan pada Allah. Dia dapat sembahyang apa semua tu. Tapi dia tak ada macam rasa iman dia. Dia hanya buat untuk orang nak tengok dia. Orang dia macam riak kan. At the same time dia pun sembah berhala juga kan. So di hati tu iman dia tu pada Islam mungkin tak tahulah ada iman ke tak ada iman, kuat ke tak kuat kan. Lepas tu dia sembah berhala. Adakah dia sembah berhala tu dengan iman yang kuat atau tak ada iman juga. Jadi dia orang ni satu golongan yang keliru lah. Keliru lah. Allah pun tak bagi hidayah. Allah tak bagi hidayah dan letak mereka di dalam neraka Jahannam yang paling bawah sekali. Paling bawah sekali. So kalau kita kena kaitkan kita sekarang ni kan, adakah kita pun sama macam tu? Ibarat macam kalau kita kata ni nak to be play safe ni, orang politik kata kita ni atas pagar kot. Yalah, betul lah. Atas pagar lah. Atas pagar. Tak pilih yang kanan, tak pilih yang kiri, atas pagar. Adakah kita ni atau orang munafik juga ke? Munafik lah. Sebab dalam politik ke dalam apa kan kita kena jelas kan. Jelas. Kita kena pilih orang yang nak menegakkan agama Allah. Jangan main-main. Mesti jelas. Mesti stated. Mesti ada piagam dia, ada visi misi dijatik, disahkan oleh apa orang kata badan berkuasa, contohnya Suruhanjaya yang apa orang kata yang nama parti tu kan, yang tukang lulus sebuah parti tu jelas dia nak apa. So kalau kata tak pagar dia tak aci. Tapi kalau katalah kita
turun daripada atas pagar tu, kita sokong, contohnya PAS sekarang kan. PAS tu bila dah bersama tak boleh nak kuasa PAS, satu parti PAS tu terpaksa joint venture dengan parti lain. Lepas tu bila dah berkuasa, contohnya kan, so PAS ni menentang pada segala apa-apa yang larang, yang Islam larang kan. Contohnya Abang Makruf lah. Contoh kan. Tapi tak dapat nak melaksanakannya. Sama pula golongan kata boleh itulah, boleh ni, apa semua. Fikir macam mana pula tu ya, Pak? Sebab semuanya memerlukan, contohnya kan, macam nak ubah satu undang-undang memerlukan kuasa majoriti kan, angkat tangan semua sekali tu. Jadi adakah benda tu boleh buat sendiri jadi macam cara Taliban? Tak boleh. Dia ikut demokrasi, walaupun demokrasi tu tak betul, dia memerlukan juga kuasa angkat tangan tu kan, bos? Kuasa angkat tangan. Macam kat Kedah kan, dah berkuasa Kedah. Lepas tu hantarkan Sport Soto tu. Dia bagus kan? Bagus lah. Maknanya dia ikutlah dia punya piagam tu. Tapi kalau kita tengok kat Selangor ni, Selangor tak menang, tak ada kuasa. ada kilang arak lah, macam. Tapi kat Kelantan tu ada berhala patung yang besar-besar semua kan. Ada Buddha patung dekat Tumpat lah, dekat Bacuk lah, ada patung yang besar-besar. Tapi kan kita tak boleh nak, macam kita tak boleh nak kacau agama dia kan. Itu hak dia. Lakum dinukum waliyadin kan. Tapi kalau macam dia macam arak tu dengan Sport Soto tu, itu ada kaitan dengan agama. Kan dia kata hak asasi. Lepas tu kuasa apa kata pejabat daerah lah, kuasa majlis bandaraya, kuasa majlis bandaran. Jadi majlis bandaran tu menggunakan kuasa dia kerana dia adalah tempatan kan bos, dia adalah undang-undang tempatan. Okey, maksudnya kita kait dengan Islam lah kan. Islam lah. Islam. Kalau saya kira dengan undang-undang tempatan tu, saya kira kait dengan Islam. Kalau nak kira kami hukum inilah lakum dinukum waliyadin. Pada kamu agamamu, kepada aku agamaku. Maknanya berhala tu agama dia lah. Agama dia lah. Agama dia kan. Jangan kacau. Agama tu. Tapi masa Islam masuk Mekah tu kita kacau habis, kita buang semua berhala dia. Sebab masa tu kan, adakah Baitullah tu nak dijadikan satu hak milik? Baitullah tu tak boleh dijadikan macam banyak-banyak milik. Kalau kan letak berhala, letak apa, jadi Baitullah tu Allah macam merdekakan Baitullah tu lah bos. Bersihkan daripada syirik. Analogi dia dengan yang Kelantan tu, even the Kelantan pun dia dah jadi macam kafe zimmi kan bos. Maksudnya dia ikut, dia sokong, dia bukan penentang. Yang macam main judi tu, Sport Soto tu, yang juga minum arak tu, itu consider bukan macam hak asasi. Itu bukan kegiatan agama kan tu kan? Bukan. Itu bukan kegiatan agama. Jadi mereka tak boleh nak halang lah tu. Iyalah. Betul. Tapi pada masa sama menjaga hak asasi. Kononnya agama dia dibenarkan minum arak semua. So jagalah hak asasi dia. Tapi macam mana pula Kedah tu boleh tutup main judi tu hak asasi. Itulah. So maknanya bagi saya kekuatan majlis bandara tu, kekuatan menteri tu sendiri untuk nak jaga rakyat dia. Macam tu lah kan. Sebagai seorang Islam memang tak boleh lah. Tak boleh lah. Asasnya tak boleh lah. Jadi itulah macam hukum hudud semua tu kan. Hudud, apalagi PAS yang macam hukum hudud kita tahulah kan, macam keperlukan kepada kuasa majoriti, perlukan ubah undang-undang tu kan. Ubah tu lah jadi, maknanya Allah tak pandang benda tu tertegak, tapi Allah pandang macam mana kita menyokong kudrat kita orang awam, ikut kita sokong ahli politik, orang yang berkuasa, dia kena buat sesuatu macam tu kan. Dia macam Indonesia kan. Dekat Aceh tu dah lakukan hukum hudud kan. Macam kalau Kelantan yang mana yang parti perintah tu,
Kelantan, Terengganu dengan Kedah semua tu, kenapa tak boleh lakukan hukum hudud? Adakah sebab tiga negeri ni di bawah lagi dalam negeri persekutuan? Ya, betul bos. Tapi baru kena ingat, dia orang dah undang-undang dah gubal dah, siap-siap dah. Laksana ke tidak? Gubal sudah siap. Dah lama dah siap. Pikat perlembagaan. Piagam tu semua dah siap. Tinggal lagi nak melaksanakan. At one time nak laksanakan satu kali dekat Kelantan, dah Mahdi dah ugut. Siap-siap ugut. Macam tu. Maknanya benda yang basic dah buat dah siap-siap. Tinggal lagi kau nak laksanakan ke tidak. Macam tu. Tapi bos, kita tak boleh, contoh dari segi politik UMNO, kita tak boleh kata UMNO tak elok dah. Sebab UMNO dah ubah dah. Dia punya, dipanggil apa, dia punya prinsip dia, Islam nombor 1. Islam dah jadi sama macam pas masa Muafakat Nasional tu. Jadi pas dengan UMNO, kita tak boleh, macam saya tak boleh kata UMNO dah tak elok. UMNO dengan PAS sama je. Sebab dia dah cakap Islam nombor 1 dah. Dia dah tukar 2 tahun lepas. Saya nampak sekarang ni, dia bukan masalah kepada perjuangan parti tu. Saya nampak lebih pada kepribadian pemimpin tu. Ya betul abang. Yang peribadi pemimpin tu, dia dah lupa lah dia punya tanggungjawab. Dia mungkin dia fokus pada dia punya upah diri sendiri dan keluarga dia, hidup kan. Jadi dia jadi makin tamak kan. Dulu macam zaman ni Aziz tu, memang dia selalu ingatkan dia buat ni sebagai satu ibadah. Dia tak mau pada kekayaan dunia, semua rumah, apa semua, kereta, gaji, semua dia tak nak kan. Dia pada nak pentingkan rakyat, dia duduk di kat belakang pun tak apa. Sekarang ni kita tengok pemimpin tu, dia dulu yang depan. Dia tu kat depan, rakyat kat belakang. Walaupun dia kata rakyat kat depan. Betul lah bos. Tengok macam kes-kes yang sekarang ni lah. Banjir. Banyak benda-benda yang dia boleh laksanakan dengan kuasanya, tapi tak boleh, dia banyak sangat birokrasi apa semua dia nampak banjir. Tapi itulah sebab kita tengok macam sekarang ni yang apa nama parti yang baru, apa nama, muda tu kan. Muda yang side tu kan. Kenapa dapat sokongan juga walaupun daripada bangsa Cina apa semua tu. Dia lebih pada macam nak kesamaan kan. Liberal dia tak mau leader yang betul-betul macam tamak diri. Tapi itu kita kata perjuangan dia pada asasnya bagus lah. Tapi masa dia berkuasa nanti besok, wallahualam. Tapi kalau kita dah baca ayat Quran sebelum ni kan, jelas jelas maknanya kita kena betul lah. Tak boleh liberal, tak boleh apa, tak boleh ikut orang kafir. Jelas kan. Iyalah. Alhamdulillah. Tak apa-apa, kita kena pandu pada Quran dan hadis lah. Yalah. Tapi kalau kita sekarang ni pun ramai juga guru agama pun, dia dah, walaupun dia tahu ilmu tu semua tu, tapi dia dah jadi macam pengikut kepada dia olah kan bos. Dia olah ayat Quran tu, manipulate lah. Jadi manipulate ikut apa yang dia nak. Jadi itu yang kita takut orang agama ni, bila dia fikir untuk dia punya itu dia dah olah, dia takut kan. Yalah. InsyaAllah itulah kadang-kadang benda ni di luar kita punya tu. Yalah. InsyaAllah. Rasa macam satu part kan, macam hari Jumaat hari tu yang banjir semua tu kan, ada miracle kan. Miracle Quran tak terusik, bilik sembahyang tak disentuh. Saya tak masuk. Lepas tu kolah tu jadi cantik balik, elok sangat dekat masjid. Lepas tu yalah, kita tak ditimpa banjir apa, kita sempatlah mengaji Quran elok-elok kan. Macam manalah yang dia orang tu dapat ke subuh tu. Tadarus ke tadabbur. Tuan punya Quran tu, makcik tu, dia habiskan satu juzuk satu hari. Quran tu lah. Oh, insyaAllah. Mesti yang Ustazah Asma tanya dia macam mana Quran tu, apa amalan dia. Dia kata Quran tu dia digunakan untuk habiskan satu juzuk satu hari. Macam tu lah saya. Itu tu Allah berkatkan tu Al-Quran. Yang masjid kat
yang tenggelam semua tu kat mana tu? Itu dekat masjid tenggelam tu dekat Ulu Langat kan? Tak tahu. Yang sekolah tapi semua tu yang dekat As-Sofa kan, Ulu Langat tu yang yang hancur sofa Ulu Langat. yang hancur habis. Yalah. Tapi disebab dia macam satu ubat lah kepada musibah tu kan. Maknanya Allah tak tinggalkan macam tu je. Allah tunjukkan juga kuasa dia supaya masing-masing, oh ini memang Allah yang bagi banjir. Allah juga tunjukkan tunjukkan miracle dia, dan jiwa kita jadi tenang. Kau macam mana? Yang semalam di Pakistan semalam. Sama macam Malaysia. Oh, I see. Ada orang meninggal, mati kan. Ya, teruk. Banyak peringatan ya. Okay, insyaAllah dah 7.40. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Wallahualam, tengok macam mana. Kalau sempat saya masuk, saya akan berada di Seremban. Ya. Okey bos. Noted. Kalau sempat saya masuk pagi besok, tengok macam mana keadaan. InsyaAllah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Okay bos. Okay Pak. Yes.